nak menceritakan punyalah terlalu sibuknya dengan senario ni. Sampai satu tahap tu, satu hari tu mungkin saya dah burn out lah. Saya pergi ke parking, area parking kereta, masa tu parking kat situ. Saya masuk kereta, saya start enjin, saya sempat buka tingkap sikit, saya buka aircon, saya pengsan 9 jam. Pingsan? Pengsan dalam kereta. Dah tak larat sangat lah tu. Itu dah habis. Lepas tu ada orang jumpa, orang, asal pelik ni, kenapa dia tak balik lagi? Aku dah balik, dah masuk balik, dia ada lagi kat sini. Lepas tu saya admitted lah. Masuk hospital lah. Teruk. Itu salah satu. Penat sangat. Penat sangat. Penat sangat. Dan macam masa perjalanan saya dalam senario tu sendiri, ialah sebelum ada kenderaan sendiri, saya pakai motor je. Dalam pack pun sama, pernah pakai motor untuk berulang-alik pergi DVD3. Walaupun tengah baru nak peak lah ketika tu kan. Jadi itu antara yang mungkin orang tak pernah tahu lah di sebalik senario tu sendiri kan. Bang, waktu abang senario tu lah, pengalaman yang abang lalu, yang abang tak pernah share pun kat mana-mana. Sedih ke, happy ke? Ada juga tapi ringkas-ringkas je lah. Apa bang? Yang orang tak tahu lah. Okay. Yang abang tak pernah cerita mana-mana apa. Tak kisah happy ke, sedih ke. Yelah. Macam contohlah masa saya buat melodi tu sendiri kan. Masa dia orang offer saya untuk setahun tu kan. Saya cakap, ini peak ni. Dengan OG ni, OG Mak Daud ni. Kan? Mesti dahsyat ni. Lepas tu orang cakap, mesti masuk. Mestilah dia kerja mesti masuk. Ceritalah apa-apa. Saya PNC sangat. Tak apa, ini saya tak pernah cerita kat orang. Okey. OG 1.5. Saya pun 1.5. 1.5? Okay. Maknanya, dahsyat lah. Gaji Aku dah level OG lah. Sama lah. Habis tu diorang cakap, nanti dulu. OG 1,500. Aku 1.5. Satu episod? Satu episod. Bayangkan 10% tu. Jauh beza. Tapi pada saya itulah pelaburan. Yang hasil dia. Betul. Jadi pada mereka-mereka yang baru-baru nak berkecimpung kan, jangan mengharapkan sesuatu yang besar. Bila dah dapat peluang tu, relax dulu. Grab dulu. Relax dulu. Jadi perjalanan saya dekat dan saya sendiri, saya dengan Yasin, kita orang ni, kalau orang cakap senario, orang cakap ni kumpulan senario. Tak. Jadi saya nak bagi orang tahu, senario ni sebenarnya nama program tu, sitcom tu. Dan ini adalah ahli-ahli yang menjayakan program tu. Tapi bila keluar je album, dia bergerak sebagai nama kumpulan tu lah. Dan senario ni sendiri masa Arwah Hamdan dengan Pak Iyah, masa diorang bernaung di bawah TV3 tu, diorang ni sebagai kaki tangan. Kaki tangan TV3 yang ada dua jawatan. Satu penolong penerbit untuk penyiaran lah, dan satu lagi sebagai artis residen. So diorang ada dua jawatan dalam tu. Dan gaji diorang gaji bulan. Dan diorang ada benefit lah. Kalau medical benefit apa semua, untuk loan apa semua. Saya dengan Yasin antara dua ahli senario yang tak ramai tahu. Sebenarnya kami undangan yang berasaskan kontrak. So kalau nak ikut secara rasmi, kami bukan senario. Tapi pasal perikatan. Dan pada pandangan rambang orang ni, memang kami ni senario lah. Tapi ini mungkin ramai tak tahu. Sebenarnya saya dengan Yasin ni gaji kontrak. Ada kerja, ada gaji. Ada kerja, tak ada gaji. Tapi lagi banyak pada diorang yang ada gaji bulanan kan. Itulah dia sebenarnya nak cakap tu. Lagi banyak lah. Sebab kerja banyak, tak menang tahan. Cuma yang tak tahan tu, setiap minggu nak kena ketuk finance tu yang tak tahan tu. Kenapa? Macam dia orang cocok je kan, ikutan masuk gaji. So kita orang kena follow up paper tu. Jadi itu antaranya lah. Dan saya juga pernah masa senario tu nak menceritakan punyalah terlalu sibuknya dengan senario ni. Sampai satu tahap tu, satu hari tu mungkin saya dah burn out. Saya pergi ke parking, area parking kereta, masa tu parking kat situ. Saya masuk kereta, saya start enjin, saya sempat buka tingkap sikit, saya buka aircon, saya pengsan 9 jam. Pingsan? Pengsan dalam kereta. Dah tak larat sangat lah tu. Itu dah habis. Lepas tu ada orang jumpa. Orang, asal pelik ni, kenapa dia tak balik lagi? Aku dah balik, dah masuk balik, dia ada lagi kat sini. Lepas tu saya admitted lah. Masuk hospital lah. Teruk.
Itu salah satu Penat sangat. penat Lampau. penat sangat. Dan macam masa perjalanan saya dalam senario tu sendiri, ialah sebelum ada kenderaan sendiri, saya motor je. Dalam backpack pun sama, pernah pakai motor untuk berulang-alik pergi tiga-tiga. Walaupun tengah baru nak peak lah ketika tu kan. Jadi itu antara yang mungkin orang tak pernah tahu lah di sebalik senario tu sendiri kan. Ingat senang. Bila ingat-ingat balik, bukan senang, bukan mudah. Tapi alhamdulillah lah dia punya kesan tu kan. Aura-aura positif tu yang masa dia orang tengok dulu dia orang kecil. Sekarang bila dah besar mungkin dia melihat dari sudut lain lah cerita-cerita yang kami hidang tu. Sekarang viral kat TikTok. Senario. Dia orang asyik repost kan, dia orang asyik posting. Bang, TikTok kan ada banyak TikTok lah. Senario kan ada banyak gila episod. Yes. Macam mana cari idea setiap episod tu? Ada orang yang buat tinggal berlakon ke? Memang kita ada panel. Kita ada panel skrip dan kita ada orang cakap department kreatif. Department kreatif ni yang bekerja dengan tiga-tiga lah. Dia orang memang dibayar gaji untuk selongkar segala episod, apa dia idea, dan kita pun bagi input juga. Selepas Yasin join, kita ada sesi brainstorming. Maksudnya bila habis satu musim, kami akan di sponsor untuk pergi mana-mana pulau untuk kami brainstorm. So setiap ahli kena come up dengan dua cerita. So kita ada idea je. Tapi yang garapkan cerita tu Tim skrip tim lah. Dan banyak orang cakap, bang, itu yang dekat sitcom tu nampak macam spontan je. Spontan ke ada skrip? Saya cakap ada skrip. Sebab kita akan berlatih. Kita berlatih at least 3 kali sebelum rakaman malam. Siang tu daripada tengah hari tu berlatih sampailah malam. Kita kena berlatih. Cuma penyampaian tu tidaklah skrip. Maksudnya penyampaian tu pandai-pandai lah. Tak, maksud saya bila skrip tu tak adalah bahasa tu baku. Bahasa skrip tu bahasa kasar je. Itu yang nampak macam bersahaja. Dia tak adalah kat situ aku balik, aku tobat. Tak adalah. Dia macam kita mesej-mesej WhatsApp, sembang dengan kawan. Skrip tu sendiri dia nampak longgar lah. Jadi kita tidaklah rasa terikat sebab dia longgar kan. Tapi still skrip tu penting. Ramai orang cakap kalau tak ada skrip tak boleh pada saya. Sebab apa saya cakap kalau tak ada skrip tak boleh? Sebab dia akan jadi selekeh. Sebab apa tau? Nak menunggu giliran. Nanti dia ni je cakap. Dia ni bila nak masuk. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita nak benda tu semua seimbang, balance. Jadi penting skrip ni. Sebab memang ada tim. Memang ada tim. Tapi kalau macam lagu yang kita hasilkan beberapa album kan, 7 album senario sebenarnya yang saya terlibat pun, saya ingat dah 3-4 album kan, sama dengan Yasin. Okey, kekuatan muzik sebab senario ni dikenali dengan bukan saja sitcom, album dan lagu-lagu yang best, yang lepas tu kita ada konsert sendiri, lagu sendiri. So kekuatan anchor sebenarnya dekat dalam lagu-lagu senario ni adalah Abang Azmi. Dia lah yang buat lagu senario Sebelum dan Sesudah, Di Barat Semalam, Cari Tapak, lagu-lagu gila song. Dan di situlah kami mula-mula berlatih untuk buat lirik. So lirik. Maknanya part kata saya nyanyi. Saya kena buatlah lirik saya. Abang Azmi tadi buat muzik je. Dia buat muzik. Lirik memang ahli senario buat. Gitu. Dah hampir semua lah. Mungkin tak semua lagu. Kebanyakan lagu. Macam Wahid akan buat dia punya lirik. Lepas tu chorus kita buat sama. Bila part ramai-ramai, apa dia. Dan memang kita kadang-kadang kita berempah pula kan nak cari patah-patah kata yang tepat. Dapatkan momentum tu kan. So ini adalah antara benda-benda yang sangat-sangat eksklusif kan, yang mungkin saya tak pernah cerita, saya tak pernah reveal. Bang, kalau dengan peminat pula, pengalaman dengan peminat-peminat fantastik ni, apa bang ada? Setakat tarik-tarik rambut ni biasalah. Tarik rambut, tarik spek kan, tarik cincin. Sebab tu kalau bila setiap kali nak buat persembahan tak pakai dah apa pun. Tak tahu kan ni, tarik topi semua dan sebagainya lah. Jadi yang kadang-kadang yang pengsan. Tapi saya rasa macam
kalau nak ikutkan antara beberapanya yang saya rasa yang saya tersentuh bila ada satu kali tu saya tengok ada masa tu kami sedang diiringi nak ke transport selepas habis persembahan. Lepas tu saya tengok ada kat tepi ramai orang jerit tapi diorang tak boleh kan sebab ada jaga apa semua kan. Tiba-tiba hati saya dijentik nak tergerak nak tengok ada satu orang tua kat situ kan. Dia dengan tak tahu lah anak ke cucu kan. Cakap apa kami nak jumpa. Saya cakap dengan guard tu dengan escort lah. Bang, lepaskan yang tu bang. Kesian sangat tu. Dia datang peluk kaki apa semua. Satu je bisikan sampai sekarang saya pegang. Terima kasih kerana bagi kekayaan pada kami. Itu je. Kekayaan apa bang? Happy lah. So ini adalah antara yang saya rasa macam tersentuh sangat. Lepas tu pernah kami naik transport kami, van nak pergi ke airport. Tekan-tekan minyak van tak berjalan. Kenapa tu? Diorang angkat van ramai-ramai. Tayar pusing. Gila. Rupanya diorang nak ambil gambar. Saya cakap boleh ambil gambar tapi kita orang keluar kepala je. Diorang duduk lah kat tepi van tu. Kita keluar kepala ambil gambar. Tekan minyak baru jalan. Macam orang gila ke apa bang? Ada? Ada betul. Kalau macam yang orang yang gila sangat ke apa? Yang dah luar logik lah. Yang boleh katakan orang istimewa lah senang saya cakap lah kan. Memang banyak ramai lah. Yang tiba-tiba macam dia tak ada perasaan malu terus naik. Terus naik atas stage. Macam dah 10 tahun kenal. Tapi pada saya okey lah. Itulah warna dia sebenarnya. Sebab walaupun dia orang ni dengan dunia dia tersendiri, tapi dia boleh enjoy dengan senario. Benda tu boleh bagi dia orang happy. Memang banyak. Lelaki ada, perempuan pun ada. So basically itulah antara fanatik-fanatik yang kenangan tu memang Bang, kalau antara semua ahli senario bang, siapa yang paling masuk air sini? Tak, saya rasa dia sebenarnya kekuatan kami ni dia macam ibarat pasukan bola sepak. Kadang-kadang orang pandang striker dia kan. Keeper macam semua penting kan. Sebenarnya. So pada saya senario ni bukan sahaja kerana kemasukan air itulah. Tapi kalau saya nak cerita hyper ni, hanya hyper gila-gila ni, saya rasa Lampepet lah. Lampepet, Wahid lah. Bang, ada orang production pernah cerita, ada seorang ahli ni yang tak nak sembah siapa. Okey. Dekat hotel dia keluar bogil lah. Tekan loceng bilik apa. Betul ke? Dia tidak bogel. Kalau bogel CCTV dah viral lah. Bukan dalam keadaan bogel. Tapi dalam keadaan yang agak seksi lah. Tak perlu saya cerita kan. Tapi tahap tu lah. Maksudnya tahap gila ni, tak tahu nak cakap lah, masing-masing semua nak tunjuk siapa lagi lawak, siapa lagi gila. Tapi tak macam tu lah. Itu kami punya gurau kasar. Sampai tak macam tu lah. Kenapa artis sekarang tak dapat rasa hype macam tu, macam zaman senario tu? Saya rasa sebenarnya dulu satu yang ketara ialah kami tak ada persaingan. Walaupun ketika tu ada kumpulan cecupak. Ada, mungkin tak ramai tahulah kan. Lagi satu, TV pun dulu 3 channel je. Orang tak ada choice. Bukanlah kata orang terpaksa suka senario, tidak. Tapi dia orang layan. Dia orang tak akan pergi ke tempat lain. Jadi nampak tak, kelompok tu besar, circle tu besar. Dia tak adalah kejap tukar. Sampai channel ada berapa puluh dah sekarang kan. Ratus. Jadi dia akan tertumpu kat situ je. Cukup time, cukup time semua akan, walaupun dah bergaduh ke, aku tak suka engkau, aku benci engkau, cukup time semua akan berkumpul gelak sama tengah jam depan TV. Berkumpul depan TV. Tradisi kumpul depan TV saya rasa dah tak ada dah. Betul. Tak ada, semua gadget. Dulu kalau senario malam tu ada ni, besok sekolah punchline tu semua. Memang. Ramai budak. Jadi sakit hati tak siapa yang tak dapat tengok? Sakit hati. Esok tu semua sembang. Dan kenapa diorang tak nak lepaskan peluang untuk tengok? Sebab masa tu YouTube tak ada. Siaran ulangan tak ada. Kau terlepas habis. Besok itu hiburan. Besok panas dengar member cerita punchline. Dia eksklusif. Betul. Lepas tu panggung wayang pun sama. Balik-balik tunjuk, tengok aku ada tiket. Nampak? Tiket
tiket pun boleh jadikan bahan. Sebab dulu tu eksklusif benda tu. Terlalu eksklusif. Siapa Sebab lepas lah. Tak ada so, ulangan, tak ada sebab apa. zaman tu tak ada internet, tak ada media sosial. Jadi orang akan tertumpu. Waktu tu betul ke live bang? Ke dia macam lewat sikit? Oh, Rakaman yang semula? yang sitcom. Ha, Sitcom sebenarnya rakaman. rakaman. So apa yang korang tengok tu sebenarnya kalau ikut setengah jam tu Ha. tolak iklan 22 minit je. Okey. Pengisian tu sebenarnya 22 minit je. Rakaman 40 minit kadang-kadang sejam. Potong-potong. Jadi audience kat situ puas. Oh. Sebab kadang-kadang orang cakap, bang sekarang punya lawak kenapa asyik gelak sendiri. Dia buat lawak dia yang gelak. Saya cakap kita punya gelak lagi teruk. Tapi pasal dah edit. Dah edit, dah Bukan potong. live. Lepas tu kadang-kadang benda-benda yang kadang terdouble meaning. Tapi tak keluar TV tak keluar TV lah. Jadi potong. bila live ni kadang-kadang risiko dia tu lah. Bila tu petang tu ke semalam ni ke? Apa dia? Oh kalau rakaman tu. Rakaman tu bila. Okey, rakaman dia selalu dia punya gap tu selalunya dalam 2 minggu. Oh lama juga. Lama. 2 minggu. So maknanya 2 minggu akan datang kita dah rakam sekarang dah. Oh. So yang apa yang dia orang tengok tu adalah rakaman 2 minggu lepas lah. Dan dalam 1 minggu tu selalu kita buat 2 rakaman. Dua 2 cerita. episod. 2 episod. Banyak tau. Selalu betul-betul berapa banyak episod? Kalau ikut kan dekat 500 tu. Oh gila. Banyak 500. Banyak sangat. Sebab kalau dia punya kalau ikut musim dia saya tengok dekat dekat YouTube TV9 official saya tengok ada dalam 30 musim. Bayangkanlah kalau satu musim tu ada 13 episod. Banyak. Abang waktu tu 6 kali turut menang yang artis komedi lelaki terbaik Popular lah. popular. Lepas tu sekali yang artis paling popular. Ya, betul. Itu gila, tak pernah ada orang Pelawak menang. pertama. Pelawak pertama menang waktu tu. Dan saya rasa macam itu saya boleh rasa macam saya asbab lah. Asbab untuk kembangnya lagi komedi sekarang sampai dah ada channel sendiri. Channel dia orang sendiri dah ada channel komedi. Lepas tu pelapis-pelapis baru makin ramai. Pertandingan komedi makin banyak. Dan boleh katakan pelawak atau komedian ni lebih mendapat pengiktirafan lah. Jadi pengacara majlis, jadi penyanyi, jadi pengulas radio, DJ radio. Maknanya dia dah lebih expand lah sekarang. Kalau Dulu pelawak tempelan je. extra. Dan itulah saya rasa macam kerjaya tu sendiri sekaligus membuka mata lah. Untuk orang cakap menaikkan martabat komedi ni lah. Lepas tu kenapa abang keluar abang senario tu? Okey, saya sebenarnya saya terikat 5 tahun. Okey. Dan ketika itu Yasin telah dikeluarkan lah atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan ketika itu, dan saya akur sebab bila ada sesuatu yang berlaku melanggar polisi syarikat, polisi perjanjian, dia automatik dia akan terkeluar lah ataupun dikeluarkan. Jadi sepanjang tu saya bergerak balik 4 orang. Bila cukup masa tahun 2002 tu nak buat kontrak yang baru. Okey. Untuk second generation lah. Saya cakap saya tak ada masalah dengan nombor. Saya Nombor apa tu? Tahun berapa panjang ke? Gaji? Tak kira tahun atau jumlah gaji saya tak nak tekan pada nombor. Okay. Cuma saya cakap syarat saya masukkan balik Yasin. Saya kata kalau tak boleh saya pun tak boleh lah. Itu je. Dia bukan ada masalah saya dengan ahli-ahli senario atau ahli okey kan. tak ada masalah. Kita berjalan terus je, ukhuwah takkan putus. Jadi itulah punca dia. Last sekali saya dengan Yasin sendiri kami buka syarikat gitu-gitu production. Yeah. Abang apa nama ni? Waktu tu kan dah berjalan sendiri kan. Susah senang naik turun, orang tak tahu. Boleh abang cerita sikit bang? Ketika tu saya pula diketemukan dengan arwah Bok Kuman. Bok Kuman. Arwah Bok Kuman, KU2 kan, Bok KU2. Dan di situ kami bergerak menghasilkan gitu-gitu apek. Masa tu untuk Astro lah, 52 episod. Kami bertiga lah. Saya, Yasin dan arwah Bok Kuman. Itu kira macam satu lagi generasi baru lah. Senang cakap mungkin kata grup baru lah. Kan?
Kuman tu dia sebelum dia buat dengan abang cerita tu, dia lain-lain ada berlakon lagi ke? Itu first dia. Saya rasa tak ada sebab, Itu first lah. tapi dia yang mula-mula jadi artis dulu. Masa saya kerja dengan Pak Nel, Pak Nel bernaung di bawah Pony Canyon dulu. Label rekod Pony Canyon. Pak Nel ada buat satu album. Dan ketika itu juga KU2 tengah top. Ada satu album dia. So di situ saya kenal-kenal macam tu je lah. Jadi bila kemasukan arwahnya, kira ini macam first lah dia punya exposure untuk lakonan ni. Sebab sebelum ni dia lebih pada muzik. Waktu tu abang keluar abang dah dapat dah yang job 52 episod tu. Yes. Bagus. Lepas tu saya buat VCD telemovie saya pertama, Champion. Main snooker tu kan? Main snooker. Tengok Masa tu saya, Arwah Bob dengan Sofi Jikan. Sofi Jikan ada? Saya tak perasan. Ada Sofi Jikan. Kita 3 orang. Kalau tengok dia pun mesti semua orang tak perasan tu Sofi Jikan. Selepas tu baru Jutawan Fakir. Itu filem pertama saya solo. Itu abang produce sendiri ke? Tak, itu Metrowell. Sama juga yang tu, yang Champion tu pun sama juga, saya tak produce. Ada selepas-lepas pada tu adalah beberapa yang saya produce kan, macam filem Dia Betul, Senario XX. Ada lagi lah beberapa lagi yang saya co-produce lah, bukan saya produce. Penerbit bersama. Trademark abang yang gitu-gitu tu bang. Okey. Macam mana abang boleh terfikir bang nak buat? Nak kata saya terfikir pun tak juga. Cerita Piramli je. Cerita Tapi kita orang tak perasan benda tu. Kita tengok tak perasan. Itu yang orang banyak rasa macam benda tu daripada saya. Mana terfikir bang itu tu. Saya cakap cuba tengok balik. Dia cakap yang abang betul-betul tengok. Abang betul-betul tengok. Come on lah. Memang betul-betul fokus tu. Kita dulu tak ada benda lain. Kita ada benda tu. Cerita Tamil pun kita hafal. Sampai tahap tu. Punyalah ketandusan hiburan kan. Sama. Sebab maknanya masa zaman tu sendiri, apa saja yang kami improvise, sebenarnya daripada retetan benda-benda yang kami pernah tengok apa semua. Jadi ramai kat tanya, bang sebenarnya ni datang dari mana gitu-gitu ni. Memang daripada situlah sebenarnya. Jadi trademark abang jadi trademark tu. Tak payah cakap buat macam tu pun orang tahu dah. Seput apek. Buat macam ni orang dah tahu dah. Tu pasal trademark pula bang. Spek mata, kasut roda kan. Itu pun sekali lah. Sama lah. Kasut roda tu macam mana boleh terfikir bang? Lepas tu itu ini soalan ni tak pernah orang tanya. Custom ke ada jenama dia? Saya pernah jumpa custom, tanya dia. Tak ada tak. Kasut ni tak ada, custom pun tak boleh buat. Saya mula-mula tercetus saya setting kasut roda ni, saya dapat inspirasi daripada Zahid AF3. Zahid? Dia mula-mula pakai kasut tu. Tapi dia tak expose dekat atas pentas. Siapa pun tak tahu. Tapi saya pernah tengok dia pakai benda tu. Saya cakap, kasut ni bukan kasut budak-budak ke? Saya cakap, kasut kau saiz berapa? Saiz dewasa bang, saya cakap. Memang ada bang. Kasut ni memang ada jual. Kat mana saya nak dapat? Dia pun bagi tahu saya lah. Masa tu kedai-kedai kasut ni ada lagi brand Heelys ni. Brand apa? Heelys. HEELYS. Sekarang tak ada dah? Sekarang kat Malaysia dah tak ada dah kedai tu. Jadi orang nak beli kat online lah. Online boleh beli. Masih lagi boleh beli. So tapi itulah mula-mula nak pandai pakai kasut ni, dia bukan macam rollerblade ataupun roller skate. Sebab rollerblade, roller skate memang saya boleh main. Dia cuma dia lain sikit. So syarat dia kena at least 7 kali terlentang. Baru boleh pandai. Senang terlentang ke? Senang. Memang kalau kita tak, dia macam naik basikal lah. Kita nak pandai naik basikal tu sampai berapa kali jatuh kan baru kita pandai kan. Jadi kalau ini tak ramai orang tahu lah. Sebenarnya idea kasut roda ni daripada Zahid. Tapi lepas saya, orang dah lebih kait kan. Kalau kasut roda je saya. Lepas tu dia terus gantung kasut. Dia tak pakai dah. Tak pakai dah. Cakap tak apalah, abang sambung. Abang sambung lah legasi. Bang, sebagai komedian ni bang kan? Ya. Macam mana abang nak buat sense of humor abang tu fresh? Pada saya sebenarnya knowledge lah. Knowledge ni sangat penting. Kita kena aware dengan benda-benda yang update. Trending. Sebab trending ni kadang-kadang ada juga yang bodoh sangat. Jadi kita pun tak nak menggambarkan komedi ni ada sesuatu yang bodoh. Sebab dulu kalau kita tengok pun komedi ni kau kena gemuk, kau kena hitam gila, kau kena kurus, kau kena kengkang, kau kena jongang. Ini tradisi dulu. So
So yang paling penting macam mana kita nak come up something dengan idea. Idea tu makna konten lah. So selalunya kadang-kadang daripada orang-orang keliling juga cara kita bergurau. And then daripada creative side, macam penulis-penulis skrip ni. Dan ada juga input-input daripada peminat yang kadang-kadang, bang, abang pernah tak cuba buat macam ni. So memang tak dinafikan, benda tu bukan saya seorang lah. So maknanya input ni keliling. So memang kena up to date supaya dia fresh. Sebab once dia fresh, dia akan original, dia asli. Dia akan authentic, maknanya tulen. Orang tak jangka. Selalu banyak orang boleh predict. So nak dapatkan benda yang fresh ni memang payah. Sebab makin lama orang punya permintaan ni dah di luar kotak dah. Dia tak nak dengar dah benda ni, dah tahu dah. So kena di luar kotak. Sebab tu saya selalu pastikan dalam setiap lakonan saya, penyampaian saya nak saya berbeza. Dari segi watak ke, dari segi penyampaian ke, dari segi something yang trademark ke, kan. Macam contoh yang saya selalu buat jantung, cicak man, benda-benda tu lah. Saya kena sentiasa ada, kena ada something yang terkesan. Macam ada watak yang saya dalam Bujang Senang tu, dia suruh saya batuk, saya jadi orang tua. Saya rasa batuk dah biasa, tapi dia aking. Maknanya benda-benda ni kenapa macam dengan soalan tadi tu, kenapa, macam mana abang dapat benda tu fresh? Saya kena cuba, dia trial and error. Dia kena cuba, trial and error, dan saya tak sangka benda tu jadi. Macam Sifu Tongga. Itu dia satu benda yang fresh. Dia jadi satu orang cakap apa, idea lah. Memang orang tak buat lagi betul. Orang tak buat. Saya akan pastikan benda ni bukan ditiru. Mungkin macam yang gitu-gitu tu saya ambil lah. Itu sebab tu saya tak pernah claim kredit. Tapi kenapa orang kenal gitu-gitu tu daripada saya? Macam contoh saya dengan Yusri dekat bus stop. Cerita Lady Boss. Yang cinta itu sama belacan. Boleh sama belacan tu. Ramai orang ingat tu lagu saya. Tapi sebenarnya tu lagu Alley Cats. Jadi itu saya cakap, penyampaian saya membuat orang refresh balik, baru tahu sebenarnya asal usul benda tu. Tapi kerana penyampaian saya tu yang membuat orang tak pernah tahu, rasa benda tu daripada saya. Kadang-kadang dia bukanlah kata fresh, dia refresh. Benda tu dah ada. Tapi kita sampaikan sampai terkesan benda orang yang orang rasa, dahsyat lah Abang Apik, mana datang idea tu? Tak ada, saya ambil. Tapi penyampaian tu dalam timing yang betul pula tu. Kalau abang kan selalu banyak kata-kata hikmah apa macam tu kan. Itu abang reka sendiri ke macam mana? Kebanyakan ada, boleh katakan ada yang saya reka, ada yang saya improvise. Mungkin daripada kata-kata yang saya pernah nampak, saya improvise. Dan ada juga kebanyakan kata-kata berdasarkan daripada pengalaman saya. Abang tulis semua? Kan banyak. Tak semua saya tulis lah. Abang ingat tu banyak. Tapi seingat saya ramai orang yang bila repost saya dah melekat lah kat kepala. Macam dia orang pula yang dia terkesan lah. Saya pun tak sangka kata-kata saya tu sebenarnya menggerakkan orang. Kata-kata yang saya tak terfikir pun macam sampai orang rasa benda tu memberi inspirasi, memberi semangat. Dan banyak kadang-kadang input, respon daripada dia orang, bang, terima kasih bang. Ayat ni betul-betul buat saya bangun balik bang. Jadi semangat. Semangat. Jadi sebab tu saya sarankan lah pada mereka-mereka yang sekarang mungkin belum mencipta nama, belum dikenali. Satu hari nanti bila kita dah dikenali, kita dah ada pengaruh tu, gunakan pengaruh tu untuk memanfaatkan orang. Tak rugi. Bang, ni orang ramai tak tahu, ramai nak tahu juga. Abang ada berapa orang anak, berapa orang isteri? Anak saya 2 lelaki lah. 2 orang lelaki. 2 orang, satu 28 umur dia. 28 dah? 28 dah. Dah baru je berumah tangga tahun lepas. Dan lagi seorang umur 25 lah, belum rumah tangga. Dua-dua besar dah. Dua-dua lelaki. Dua-dua lelaki. Dan dia orang tak ada ikut pun jejak saya. Saya tak bagi pun. Saya rasa macam dia orang belum ada kekuatan lah. Dia orang tak ada rasa nak. Tak ada. Sebab apa tau? Sebab dia orang dah rasa dah. Perjalanan dia orang daripada kanak-kanak ni macam tak ada privacy. Nak duduk lepak aja orang rumah. Jadi
Mungkin saya rasa kerana itu jugalah yang membuatkan dia orang tak nak. Dia orang nak hidup biasa-biasa je. Dan saya pun tak pernah expose. Saya nak dia orang menjalani kehidupan seperti orang biasa. Abang ada orang garang ke ada buat awak macam kat luar ni juga? Ke masih real? Saya pernah garang tapi dia orang gelak je. Semenjak pada tu saya tak cuba lagi lah nak garang. Tapi saya menggunakan teknik yang lain lah. Maksudnya saya lebih pada psikologi lah. Psikologi macam mana tu? Maksudnya bila saya nak menyuruh, contoh saya nak suruh sesuatu, saya buat supaya dia mencontohi benda tu. Betul. Itu kaedah saya lah, teknik Cara saya. dia betul. Saya tak nak dia buat kerana dia disuruh. Saya nak dia buat kerana dia faham apa yang saya buat dan dia tiru. Macam mana abang nak balancekan life antara selebriti dengan keluarga ni? Kan selebriti masa kerja tak tentu. Malam lah. Masa tu tak boleh nak Jauh lah. Tak boleh nak ramal lah. Tapi bila dah terbiasa daripada dia kecil, jadi telefon ni lah. Telefon ni menjadi penghubung utama lah. Macam dulu zaman SMS kan. Yalah. So sekarang dah ada WhatsApp, dah ada apa semua. So sentiasa walaupun jauh, sibuk pun still masih boleh kan video call dan sebagainya, voice note. So alhamdulillah lah dengan kemudahan yang ada ni, dia tidaklah menjarakkan kita tu jadi jauh kan. Dah nak ujung-ujung ni lah. Bang, next project yang abang excited nak buat? Saya sekarang selain daripada sebab branding senario ni sekarang Sinariunion. Okey. Sebelum ni kita dah tubuh daripada tahun 2017 lah. Dah ada lagu baru, kita ada YouTube channel yang baru, kita ada akaun media sosial yang baru. Kita dah buat 2 filem dengan Abang Aziz Osman. Jaga-jaga Sinariunion dengan Sejenis Raya Sinariunion. Dah tayang pada tahun 2022 dan kita dah buat sitcom 17 episod Kampung Senario di Awesome TV. Tapi ramai orang dah terlepas lah. And kita ada buat konsert juga baru-baru ni dekat JB. 2 kali dah JB, kat Melaka ada sekali. Itu saya rasa macam itu antara yang tak boleh dipisahkan. Maksudnya apa saja projek-projek senario sekarang kita tak bergerak pakai nama tu, kita dah rebranding Sinariunion. So di sini semualah kat dalam tu lah, dalam backpack Pak Ya, Wahid, Azli, saya, Yasin. Cuma arwah Pak Dan lah tak ada dah kan. Dan itu keutamaan saya lah. Bila ada benda-benda yang melibatkan grup, memang saya tak akan lepas, memang saya akan komit. Dan begitu juga rakan-rakan yang lain, sentiasa look forward lah nak melepaskan kerinduan untuk bekerjasama kan. Dan pada saya selagi kita orang masih sihat ni, besok-besok dah bila dah uzur, dah tak berapa sihat ni, payah dah sikit dah kan. Jadi saya selalu look forward. And ada perancangan jugalah untuk beberapa macam contoh senario akan buat lagi filem. And saya rasa impian saya yang terakhir, saya nak merasa untuk kumpulan senario ni membuat persembahan di Istana Budaya. Maknanya sitcom musical ataupun teater musical. Sebab lagu kita orang banyak. Good idea tu, betul, banyak idea. Saya rasa dah masa dah time. Masa dah time dah. Itu antara impian saya lah. Tapi kalau yang sekarang ni, yang kalau saya personally secara peribadi, saya melihat tawaran yang banyak datang pada saya lebih kepada cerita yang bukan komedi. Cerita-cerita yang lebih berat pada emosi. Ada beberapa yang macam contoh Legenda Kaling. Ada satu saya buat dengan Abang Aziz Osman, tajuk dia Kampung Baru. Ini cerita yang heavy. Yang saya rasa orang mungkin susah nak terima. Tapi lama-lama dia orang boleh terima. Dan sekaligus sebenarnya saya mencabar diri saya untuk jadi lebih versatile. Sebab kita kalau tengok Piramli sendiri, siapa kata dia tak boleh buat? Dia kalau dia buat orang gelak, dia buat orang gelak kau. Tapi kalau dia main dengan jiwa, dia main dengan jiwa tu. Tiba macam Abang Jalil Hamid, dia komedian, tapi bila dia berlakon sesuatu yang watak serius, dia berlakon serius. Sama juga arwah Harun Salim Baci. Macam tu juga. Diorang ni adalah orang-orang yang versatile. Jadi saya cabar diri saya untuk pergi next level. Dan alhamdulillah lah, memang banyak tawaran-tawaran sekarang yang lebih menjurus pada benda-benda yang lebih, bukan kata saya nak buat something yang serius ni sebab saya dah bosan dengan komedi, tak. Saya cabar diri. Sebab saya rasa saya boleh dengan bantuan pengarah tu sendiri. Saya memang mengharapkan nahoda kapal ni untuk guide saya. Maknanya kalau dia bagi saya kepercayaan, saya akan bawa.
Saya akan bawa mandat tu. Dan alhamdulillah lah sampai sekarang adalah beberapa percubaan yang telah terlaksana yang membuahkan hasil, dan akan ada lagi lah beberapa yang dah siap penggambaran pun, tinggal nak tayang je. Jadi memang seronok lah. Ini dia punya orang cakap penghujung ni lah. Dan saya juga berdapat banyak undangan sekarang untuk buat talk atau forum di sekolah-sekolah, institusi, universiti, even dekat sepentas dengan ustaz-ustaz pun, atau di sektor-sektor kerajaan. Saya banyak buat talk yang lebih kepada kemanusiaan dan motivasi hidup. Jadi ini adalah saya rasa perjalanan penghujung saya, yang saya rasa macam kemanisan dia tu lah lain, dia lain sikit daripada apa yang saya dah teroka selama ni. Semata-mata komedi tu je kan. Saya nak dikenali juga dengan ada pengisian di sebalik perjalanan saya tu sebagai seorang insan yang bernama Saiful Apek. Terima kasih banyak bang, abang buang masa dengan kita orang. Tak ada masalah. Kita orang tidak kecil. Sebab saya rasa macam ini adalah orang cakap kalau doa aja tak ada usaha itu bohong. Kalau usaha tak ada doa itu sombong. Jadi apa yang saya nampak kat sini, percubaan korang, of course korang ada matlamat. Di samping nak memeriahkan channel korang tu kan, selain undangan ni menjadikan konten tu sendiri, tapi apa yang kita boleh manfaatkan kepada orang. Macam saya nak buat sendiri, memang minta maaf cakap malas. Takkan saya nak interview diri saya sendiri. Dia macam jadi saya memang sentiasa membuka ruang, membuka peluang untuk mereka-mereka yang rasa diri dia kerdil, kecil, tapi dia melihat ada satu potensi untuk bekerjasama yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh penuhi hasrat ni untuk memanfaatkan semua. Inilah dia. Sebab saya rasa ini adalah satu medium untuk kita bagi manfaat pada dia orang. Sebab saya undangan macam ni banyak sebenarnya. Podcast apa semua banyak. Memang banyak. Dan kadang-kadang soalan-soalan ni pun soalan-soalan yang saya rasa lebih kurang aja. Tapi cara penceritaan saya berbeza-beza lah. Sebab saya rasa kadang-kadang orang terlepas tengok yang ni, mungkin dia tengok yang ni. So mana ini pagar lah ni. Pagar untuk orang lebih mengenali saya secara peribadi, siapa tu saya. Terima kasih banyak lagi sekali bang. Tak ada masalah. Apa nama channel? Boneka Takdir. Boneka Takdir. Sebelum ni siapa? Sikit bang. Sebelum ni Yasin Senario. Oh, Yasin ada ke? Nama channel kita orang Boneka Takdir. Apa abang faham bang dengan perkataan tu? Boneka Takdir. Suka-suka. Okey. Itulah kadang-kadang orang melihat daripada perspektif dan tafsiran yang berbeza-beza kan. Cuma saya rasa macam kalau apa kefahaman saya lah, kalau Boneka Takdir ni apa yang saya boleh cakap, perjalanan hidup kita ni, kita ada rukun iman kan, ada qada dan qadar, sesuatu yang Allah dah tentukan, tapi Allah bagi kita pilihan kan. Apa yang kita pilih itulah takdir kita sebenarnya, dan kita bertanggungjawab dengan apa yang kita pilih. Jadi pada saya Boneka Takdir ni, saya boleh cakap hamba Allah lah sebenarnya. Betul. Itu definisi saya lah. Betul bang. Sebab saya pun pernah cakap masa saya menang ABP dulu, wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip telah tertulis daripada pengarah yang satu. Dia dah tulis semua. Dia dah tulis. Tapi kita kena berusaha. Duduk aja pun tak boleh serah kat skrip pun payah ke. Jenuh kan. Betul. Macam ni lah contoh kan. Betul. Kalau tak apalah, tunggulah satu hari nanti mungkin Abang Apek akan cari kita. Macam mana nak jadinya? Ya betul. Jadi dia memang orang cakap nak menjadikan satu benda tu, merealisasikan tu kena dua pihak. Maknanya seorang cadang, yang seorang lagi selesaikan task dengan bersetuju. So dia pergi dua hala lah. Sebab saya melihat ni sebagai satu pengisian. Dan ini satu benih juga sebenarnya untuk kita semai, dan insya-Allah lah kat sana kita tuai lah. Terima kasih banyak bang. Insya-Allah.